Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, lagu-lagu seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee boleh dijadikan teladan dalam mendidik peranan sebenar seniman dan penggiat seni di negara ini. Menerusi penganjuran pertandingan akhir Bintang P. Ramlee Peringkat Kebangsaan 2022, ia sebagai platform bagi golongan muda untuk menunjukkan bakat masing-masing yang mampu mengubah pemikiran serta membentuk sasiah masyarakat dalam dunia yang serba mencabar hari ini. Dalam pertandingan akhir bertempat di Stadium Perpaduan Kuching pada Sabtu, Muhammad Amizul Maula Abdul Aziz dan pasangan duetnya Non Nazatul Farahin Muhammad Hussein dari Zon Utara telah dinobatkan sebagai Johan Pertandingan Bintang P. Ramlee 2022 dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, piala dan sijil. Sementara itu, Naib Johan disandang Dani Hasbullah Muhammad Razi dan pasangannya Nora Shrima Kadir dari Zon Selatan yang membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000, piala dan sijil. Manakala tempat ketiga dirangkul Muhammad Firdaus Abu Bakar dan Siti Azliani Jazini yang turut membawa hadiah wang tunai RM10,000. Mereka juga turut membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 selepas muncul pasangan duet terbaik yang turut membawa piala dan juga sijil. Para penonton turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian medley lagu P. Ramlee daripada penyanyi tersohor tanah air iaitu Liza Hanim, Naim Daniel dan Dayang Nurfaizah. Program pada malam itu diserikan lagi dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurti Taib. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak tidak melupakan dan telah menyediakan sejumlah peruntukan untuk bantu semua rumah ibadat dan gereja melalui unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Natalinggi, peruntukan dari Unifor itu adalah untuk memastikan rumah ibadat lain tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Katanya peruntukan itu membuktikan bahawa Kerajaan Sarawak di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa prihatin dengan keperluan rakyat tanpa mengira kaum dan agama sekaligus menangkis tuduhan tidak berasas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP kepada 18 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Badan Bukan Kerajaan NGO dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berjumlah keseluruhan RM302,500 di Hotel Meligai Kapit pada Sabtu. Menjelas lanjut, beliau berkata grant ini bertujuan bantu mereka melaksanakan program atau bantuan urus tadbir sesebuah organisasi dan bukan untuk tujuan pribadi atau kepentingan sendiri. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Jefferson Jamit Uyat berharap penerima grant itu akan menggunakannya untuk tujuan yang betul. Berita seterusnya, seramai 600 peserta termasuk ibu bapa dan pelajar sekolah telah menyertai program Puzzle Run 2022 yang diadakan di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Batu Tujuh Matang pada pagi Ahad. Program tersebut telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman yang mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengekalkan tubuh badan dan minda yang cergas dalam kalangan warga tempatan di samping menyemarakkan lagi perpaduan antara kaum. Dalam pada itu, aktiviti itu turut menyumbang kepada pembiayaan pertambahan kemudahan sekolah serta pengurangan yuran sekolah. Sambutan dilihat begitu meriah sekali dengan para peserta memakai baju berwarna merah jambu bertemakan Puzzle Run 2022 dengan acara dibahagikan kepada dua kategori iaitu 3 km dan 5 km. Dalam pada itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang turut sama hadir dan ditanya mengenai persiapan Kementerian Kerja Raya KKR semasa Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 akan datang, memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa bersiap siaga sekiranya berlaku sebarang bentuk bencana untuk rakyat di Sarawak. Sebenarnya di peringkat kebangsaan, dia ada Majlis Bencana Negara. Begitu juga di peringkat negeri dan peringkat daerah. Kalau kita peringkat bahagianlah. Di peringkat negeri, kajian negeri di Sarawak ialah Datuk Ahmad Douglas yang bertanggungjawab. Sentiasa bersiap sediaga. Begitu juga di peringkat daerah, di mana di bawah pejabat daerah memang dah ada jawatankuasa bencana yang bersiap sedia. JKR, dari segi JKR biasanya akan menyediakan kemudahan logistik, pengangkutan dan juga kalau berlaku tanah runtuh ataupun jambatan putus dan sebagainya,
kita kena bersiap dengan apa sekali lah, dengan jabatan delivery and so on. Selanjutnya, kawasan Muara Payang tidak terkecuali dari menerima pembangunan yang telah dirancang Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talef Saleh, Kerajaan Sarawak telah lama merancang untuk membangunkan Muara Payang namun tidak dapat dilaksanakan secara serentak kerana turut memberi tumpuan kepada pembangunan prasarana di kawasan lain. Usaha kita untuk membangunkan Muara Payang ini memang sudah lama. Kita tidak dapat membangunkan secara serentak kerana banyak lagi kawasan-kawasan yang juga memerlukan prasarana kemudahan yang sama. Kalau kita lihat di Dewan ini saja, kalau tidak salah ingat saya lah, inilah sekolah yang terakhir di dalam N41 yang mempunyai Dewan, yang sudah berlaku ke Dewan. Semua sudah. Beliau berucap demikian semasa majlis perasmian Dewan Besar SK Muara Payang pada Sabtu. Pembinaan Dewan tersebut merupakan projek di bawah Program Transformasi Ula Bandar RTP 2020 dengan anggaran kos bernilai RM400,000. Dalam ucapannya, Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang memberi jaminan bahawa jajaran jalan sejauh 6 km untuk menghubungkan Muara Payang ke Serikeh telah diluluskan dan kini dalam proses selanjutnya sebelum dilaksanakan. Hari itu ke Bukit Buang di 4 km. Sampai mana lagi? Banyak murah lagi. Dari Bukit Buang ke Batang Rajang 2 km, 6 km. Jajaran jalan raya sudah dilulus. Sudah dilulus. Peruntukan untuk membangunkan bank dengan jalan raya sudah dilulus. Saya mau minta aku memang Ke perkembangan yang lain, golongan muda digalakkan untuk mengambil bahagian dalam pelbagai program anjuran agensi kerajaan, swasta maupun badan bukan kerajaan NGO. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 2, Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, hal yang demikian bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang aktif, berketerampilan, berdaya saing, mempunyai jati diri tinggi dan berdisiplin. Sehubungan itu, ujarnya, Kerajaan Sarawak amat menekankan penyertaan generasi itu dalam setiap sektor kehidupan dan kegiatan kemasyarakatan, termasuk aktiviti-aktiviti melibatkan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, apabila generasi muda kita tu dipenuhi dengan aktiviti pelbagai bentuk, dapat menyihatkan diri, terhindar daripada masalah-masalah sosial, terhindar daripada pencebaran budaya kuning. Harapan kita semoga mereka membesar menjadi anak-anak yang berjaya dalam kehidupan dalam pelbagai aspek. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan Karnival Sukan Sebekas Kasus dan sambutan Hari Belia 2022 Pantai Damai di Telaga Air pada Sabtu. Antara aktiviti berlangsung di karnival tersebut adalah pertandingan sukan elektronik e-sport PUBG dan Mobile Legends, bola sepak jalanan street soccer, memancing dan bike gathering. Dalam masa sama, Dr. Abdul Rahman turut menyempurnakan program jelajah saringan kesihatan yang dibuat secara percuma untuk penduduk setempat di Dewan Serbaguna Telaga Air. Sebelum mengakhiri berita, Expo Hasil Hutan Bukan Kayu NTFP 2022 bertemakan memperkasa hasil hutan bukan kayu, memperkukuh ekonomi inklusif, merupakan usaha dalam menggumpul komuniti di sekitar kawasan hutan bagi memkomersialkan hasil hutan mereka di pasaran. Menurut Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad, pada tahun ini program ini dibuat secara kecilan iaitu merangkumi wilayah selatan sahaja memandangkan negara masih dalam fasa pemulihan endemik. Usaha kita adalah untuk membawa masyarakat ini bersama dengan hasil-hasil hutan mereka untuk kita pasarkan sekarang supaya masyarakat Sarawak ini tahu bahawa di negeri Sarawak ni kita mempunyai banyak sebenarnya hasil-hasil non-timber forest product ini yang boleh kita ketengahkan dan mungkin boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi sebenarnya, lebih ke peringkat antarabangsa dan sebagainya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Penangguhan Expo NTFP 2022 di Plaza Merdeka Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar sektor pelancongan Sarawak kembali pulih seperti sedia kala agar ramai pelancong dari luar negeri dan negara datang ke Sarawak sekaligus dapat mempromosi produk-produk hasil hutan yang unik ini. Mudah-mudahanlah keadaan tourism kita di negeri Sarawak ni akan kembali pulih seperti yang dulu. Ramai pelancong-pelancong daripada luar negara terutama sekali yang datang ke Sarawak ni balik dan di sinilah kita akan cuba nak mengenengahkan hasil-hasil keunikan terutama sekali hasil-hasil daripada komuniti kita, bahawa hasil ini adalah sesuatu yang unik yang perlu dibawa balik masyarakat di dunia lah. Dan mudah-mudahan secara tidak langsung ianya akan dapat menaik ke taraf ekonomi masyarakat ini tadi. Expo NTFP 2022 anjuran Jabatan Hutan Sarawak berlangsung selama 7 hari bermula 17 Oktober lepas dan berakhir pada 23 Oktober ini. Pada tahun ini, Expo NTFP 2022 melibatkan peserta komuniti dari Zon Selatan yang merangkumi kawasan Lundu, Bau, Serian, Batang Air dan Betong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Media Berfakta, salam UKAS.